Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam siri kita membahaskan berkenaan dengan air yang disebut dalam Al-Quran. Dan pada kuliah yang lepas kita telah mulakan perbicaraan berkenaan dengan fungsi air yang pertama, iaitu ia merupakan sumber kepada kehidupan. Dan saya dah nyatakan bahawasanya dalam Al-Quran Allah SWT sebut 5 fungsi air. Dalam banyak-banyak fungsi air, Allah SWT sebut 5 fungsi air. Yang pertama iaitu air sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, air sebagai asal penciptaan makhluk di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga, air untuk tumbuhan. Yang keempat, air untuk minuman. Dan yang kelima, air disimpan oleh bumi. Jadi kita dah mulakan pembahasan fungsi yang pertama iaitu air sebagai sumber kehidupan, sama ada di atas muka bumi ini ataupun di tempat-tempat lain di alam ini, alam yang sangat luas ini. Dan kita teruskan pembahasan sedikit berkenaan air sumber kehidupan ini. Masih ada lagi sedikit berbaki yang saya belum selesai membahaskannya. Kita lihat pertama sekali ayat yang tersebut, ayat yang mana Allah SWT menerangkan bahawasanya air ini sebagai sumber kehidupan. Kita boleh dapati dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang mana bermaksud, dan kami cipta semua yang hidup daripada air. Maka apakah tidak mereka mahu beriman? Jadi Allah SWT ciptakan semuanya, semua yang hidup daripada air. Dan saya dah terangkan pada video yang lepas bahawasanya manusia ini lebih kurang 70% hingga 80% badannya adalah air. Baki 20% adalah solid matter, tulang dan sebagai sel dan juga perkara-perkara yang lainnya bukan air. Jadi kita ini kebanyakannya adalah air. Begitu juga kalau kita lihat bumi ini permukaannya, majoritinya adalah air. 70 hingga 75% permukaan bumi ini adalah air. Bahkan di atas darat sendiri pun lebih daripada 20 hingga 30% ditutupi dengan air. Jadi maknanya air ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ini dan sangat meluas, boleh dapati di banyak tempat. Begitu juga saya dah terangkan pada kuliahnya lepas berkenaan dengan sistem pembawa darah kita ini, pembuluh darah juga adalah tercipta daripada air juga, kebanyakannya adalah air, dan juga sistem sel saraf kita juga adalah air. Nah, kali ini saya nak membawa para penonton semua berkenaan dengan keajaiban air itu sendiri yang tidak ada pada kebanyakan cecair. Bahkan kalau kita lihat mengikut kajian, air merupakan satu-satunya cecair yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dari sudut ini. Sudut apa? Sudut melarutkan bahan atau benda di dalamnya. Kalau kita lihat pada laut, kita campak apa saja kat laut, hatta besi sekalipun, lama-kelamaan besi itu akan hancur. Kita letak plastik dalam laut, lama-kelamaan plastik itu akan hancur juga. Tetapi plastik itu hancur sama ada dia itu menjadi nanoplastik kecil ataupun dia itu jadi plastik yang besar, macam mana pun dia akan membawa mudarat kepada kehidupan, sama ada kehidupan lautan atau akhirnya kepada kita sendiri yang memakan kehidupan lautan tersebut. Jadi air ini pucuk pangkalnya, ia merupakan sesuatu cecair yang paling kuat dalam dia melarutkan, dissolve apa jua benda.
Apa jua benda. Kebanyakan benda bila taruh dalam air, lama kelamaan dia akan hancur. Dan air ini merupakan sesuatu cair yang boleh melarutkan, bukan setakat banyak benda, tapi boleh melarutkan benda dengan cepat. Garam, gula, apa saja kita lihat, dia boleh larut, dissolve dalam air. Yang tidak ada, kekuatan ini tidak ada pada kebanyakan cecair di alam ini. Bahkan cecair yang boleh melarutkan benda yang lain juga tidak dapat melarutkan banyak benda seperti mana air, dan tidak boleh melarutkan dengan cepat banyak benda seperti air. Jadi air satu-satunya cecair yang Allah ciptakan mempunyai kekuatan untuk melarutkan banyak benda. Nah, ini terjadi kerana apa? Kerana bentuk molekul air itu sendiri. Air biasanya kita tahu, orang selalu sebut ialah H2O. H2 adalah hidrogen dan O tu adalah oksigen. Jadi bila dia kata H2, maknanya dia ada 2 atom hidrogen dan O 1 atom oksigen. Kalau kita lihat gambar di bawah di sini, kita lihat yang warna merah tersebut adalah oksigen, yang warna biru tu adalah hidrogen. Jadi 2 atom hidrogen ini dia melekat dengan 1 atom oksigen. Kalau kita kaji ilmu sains, atom terdiri daripada proton dan juga neutron yang berada di nukleus di tengah-tengah atom tersebut, dan juga ada elektron. Jadi ada 3, proton, neutron dan elektron. Jadi elektron ini dia seperti macam planet secara kasarnya lah. Mengelilingi yang tengahnya, iaitu dia punya mataharinya yang terdiri daripada proton dan juga neutron. Proton dia ada mempunyai charge positif, dan elektron dia ada charge negatif. Sedangkan neutron dia neutral, dia tidak ada positif, dia tidak ada negatif. Jadi di tengah-tengah atom ini adalah positif, di keliling atom ini adalah negatif. Jadi positif tengah dan dikelilingi dengan negatif, elektron. Maka kita lihat gambar di sebelah kiri tersebut, yang benda-benda kecil itu, yang warna kuning tu, yang negatif sign tu adalah elektron. Atom oksigen mengandungi sebanyak 6, kalau kita lihat 2, 4, 6, 8 elektron. 8 elektron dikelilinginya. 2 di orbit yang paling dekat dengan nukleus dia tu, dan kemudian 4 dan juga 6 berada di lapisan yang kedua. Jadi lapisan yang pertama adalah 2 elektron, lapisan kedua adalah sebanyak 6 elektron. Sedangkan hidrogen dia mempunyai hanya 1 saja elektron. Dia berada pada lapisan yang pertama. Okey. Nah, dalam ilmu atom, sains kalau kita kaji, atom ini dia memerlukan 8 elektron pada lapisan yang pertama, lapisan yang kedua, dan 2 elektron untuk lapisan yang pertama. 2 elektron pada lapisan pertama ini menjadikan atom itu stable. Kalau dia hanya 1 saja elektron di lapisan yang pertama, atom itu tak stable. Dia senang bercantum dengan atom yang lain. Dia nak cari pasangan dia. Dia perlu ada pasangan. Allah cipta segala-galanya ada pasangan. Segala-galanya termasuk atom itu pasangan. Jadi lapisan yang pertama, kalau dia 1 saja elektron, maka dia itu tak stabil. Dia perlu ada 2. Ada pasangannya, baru dia stabil. Jadi, atom yang hanya ada 1 saja elektron pada lapisan pertamanya adalah hidrogen. Maka hidrogen tak stabil. Dia perlu bergabung dengan atom yang lain. Dia kalau boleh nak bergabung dengan atom yang lain agar dia itu jadi stabil. Kalau dia bergabung dengan atom yang lain, maka ada dua hidrogen yang dikongsi oleh hidrogen atom ini dan hidrogen atom ini, dia kongsi 2 elektron, maka dia jadi stabil. Ataupun elektronnya tu bergabung dengan atom yang lain
maka dia sekarang ini oksigen ataupun hidrogen dah ada 2 elektron pada lapisan yang pertama. Kerana dia kongsi satu lagi elektron tu daripada atom yang lain, maka hidrogen tu jadi stabil. Jadi dia mudah bergabung dengan atom yang lain. Manakala lapisan yang kedua memerlukan 8 elektron. Dia sebab 2, 2, 2, 2 dan kita pecahkan ada 4, 4. Jadi ada 2 pasangan yang terdiri daripada 4 elektron. Jadi 8. Jadi dia ada pasangan. Setiap satu ada pasangan dan 4 ni ada pasangannya. Ni Allah SWT cerita pasangan. Kenapa 8? Allah SWT dah tentukan sedemikian. Jadi 8 elektron di pusingan yang kedua menjadikan atom tersebut itu stabil. Tetapi oksigen, dia hanya ada 6 elektron. Dia kurang 2. Jadi dia tak stabil. Maka dia perlu cari atom yang lain yang boleh supplykan dia lagi 2 elektron ni menjadikan 8 agar apa? Agar dia jadi stabil. Dia jadi stabil kat situ. Jadi nak cari lagi 2 ni pada mana? Maka datanglah hidrogen ini kanan dan kiri. Dan setiap hidrogen ada 1 elektron. Maka hidrogen kanan ini kongsi elektronnya kepada oksigen. Hidrogen yang kiri datang juga kongsi 1 elektronnya pada oksigen. Jadi 2 hidrogen datang kongsi dan mereka kongsi setiap satu itu 1 elektron, maka lengkaplah lapisan yang kedua bagi oksigen tersebut sebanyak 8 elektron, maka stabil oksigen tersebut. Dan ini merupakan dia sambil saling dia memanfaatkan satu sama lain. Hidrogen juga dia asalnya 1 elektron. Sekarang ini bila dia kongsi sama dengan oksigen, dan oksigen ada banyak elektron kat situ, ada 6 ekstra elektron, maka dia ambil 1 elektron tersebut sebagai pasangan dia, maka dia dah ada 2 elektron di lapisan yang pertama hidrogen tersebut, maka hidrogen itu jadi stabil. Begitu juga satu lagi hidrogen. Jadi setiap satu hidrogen ni dia ambil satu elektron daripada oksigen dan dia kahwin kan, dan dia supply elektron dia kepada oksigen, maka tiba-tiba mereka kongsi kepada elektron dan juga elektron pada oksigen dan juga hidrogen, maka kesemuanya oksigen dan hidrogen dua-dua ni jadi molekul yang stabil. Dia tak mudah pecah kerana oksigen dah stabil dan hidrogen juga sudah stabil. Ini dalam chemistry dipanggil sebagai covalent bond. Makanya mereka itu berkongsi elektron, jadi kukuh mereka tersebut. Kerana itu air itu merupakan cecair yang kukuh, yang stabil. Di sini datang peliknya. Apabila oksigen tersebut ini mempunyai elektron di bahagian atas, semuanya molekul ini, oksigen ini, molekul dia, molekul air ini dengan oksigen, atom oksigen ini dengan elektronnya sebahagian atas, maka kedua-dua kanan dan kiri hidrogen ini kita lihat dah penghujungnya, di kawasan hujungnya dah tak ada elektron. Tinggallah dia itu proton yang terdedah, begitu. Maka proton ini dia positif. Dia positif. Maka secara keseluruhan gambar di sebelah kanan tersebut itu, kalau kita lihat gambar sebelah kanan, secara keseluruhannya molekul air tersebut ini dia ada 2 charge. Bahagian atasnya adalah negatif kerana kebanyakan elektron di bahagian atas, dan bahagian di bahagian hujung kanan dan kiri hidrogen ini adalah positif. Ini dalam ilmu chemistry dipanggil sebagai dipole. Molekul yang ada sifat dipole, dia ada 2 pole. Dia ada positif di bawah, 2 kanan kiri dan juga negatif. Nah, kenapa ini sangat penting? Kerananya apabila sesuatu benda ini, apa saja gula, garam dan sebagainya dilarutkan dalam air, molekul garam dan juga gula atau apa saja tersebut itu terdedah dengan molekul air. Jadi molekul air datang. Kalau sekiranya permukaan molekul barang yang dicampakkan dalam air tersebut, kalau permukaan dia itu adalah positif, maka air ini akan datang dengan cepat. Bahagian oksigen yang negatif tersebut terus dia itu melekat dengan
dengan barang tersebut, benda itu. Jadi macam magnet. Okey, dia terus melekat. Ini north and south pole maksudnya. Jadi kalau barang itu keliling dia adalah positif, maka datang air tersebut dia melekat bahagian negatifnya kat situ. Bukan satu, tapi keliling. Dia akan melekat. Semua molekul air akan melekat di keliling molekul benda tersebut. Kerana benda ini dia macam magnet, dia adalah negatif, dia adalah positif, maka yang datang semua positif semua akan melekat dekat situ. Jadi barang ini, molekul barang ini, dia terasing dengan molekul yang lain kerana dia itu dipisahkan dengan molekul air yang berada di kelilingnya. Dia separatekan dengan barang-barang ini. Jadi molekul barang yang lain yang kedua tersebut itu juga mengalami nasib yang sama. Akhirnya setiap molekul barang yang dicampakkan dalam air tersebut itu, kerana kelilingnya adalah positif, maka dia itu melekat dengan molekul air yang berada di kelilingnya, maka dia pecahkan, dia separatekan. Maka kerana itu barang itu tak akan dapat dilihat dengan mata lagi. Dia nampak macam benda jatuh tapi masuk dalam air, kerana dia itu dipisahkan dengan molekul air tersebut, maka dia itu dikatakan larut, dissolve dalam air itu. Ini kekuatan molekul air. Dia ada dipole. Molekul lain juga ada dipole, tetapi tidak sama kekuatan perbezaan negatif positifnya seperti molekul air. Nah, kalau barang tu jatuh, molekul barang itu kelilingnya adalah negatif, maka molekul oksigen datang dan pusing, molekul air itu datang dan dia pusing, maka yang melekat dengan barang ini permukaannya adalah hidrogen. Kerana hidrogen itu dia positive charge. Jadi ini negatif, itu melekat dengan positif. Jadi melekatlah skala molekul air yang mana kelilingnya tersebut itu melekat dengan atom hidrogen. Maka terpisah dia sekali lagi. Ini kekuatannya air. Jadi dia ada dua tersebut itu, positif dan juga negatif. Maka kita lihat dia boleh melekat pada banyak benda. Sama ada benda yang campak tersebut, permukaannya molekul itu adalah, molekul barang itu adalah positif ke negatif ke, tetap air boleh mengelilingi molekulnya dan pisahkannya daripada molekul-molekul barang itu yang lain, sehingga dia itu dia katakan sebagai dissolve atau larut dalam air. Tidak ada kekuatan pada cecair lain. Allah SWT cipta pada air saja. Dan ini sangat penting dan genting untuk kehidupan. Kenapa? Kerana apabila katakan kita ini makan, perut kita ni hadamkan makanan, jadi masuk dalam pembuluh darah, sebelum dia masuk dalam pembuluh darah tersebut itu, dia perlu dihancurkan. Dan antara perkara yang perlu dihancurkan ialah air. Jadi air itu akan pisahkan, dia akan mengelilingi molekul barang tersebut. Bila dia masuk dalam pembuluh darah, dan darah itu kebanyakannya adalah air, maka molekul air tersebut itu, H2O ni, dia akan melekat dengan barang tu, dia akan bawa bersama pada keseluruhan badan. Dia ni bawa zat benda, kalau dia tu nutrien dan sebagainya, dia akan membawa zat itu pada seluruh badan. Jadi apa saja makanan yang kita makan akan dibawa bersama oleh darah itu kepada seluruh badan kita, dan dia dapat, seluruh badan, anggota badan kita itu akan dapat manfaat daripada zat yang kita ambil daripada makanan itu. Ini bukan setakat manusia. Hatta binatang, tumbuh-tumbuhan, apa jua kehidupan yang memerlukan makanan, memerlukan organic material. Ini bukan mesin. Mesin tak perlukan makanan. Mesin ada energy supply kat dia. Energy yang bukan datang daripada organic material. Energy yang supply secara langsung. Tapi untuk kehidupan dia perlukan energy yang diambil daripada benda yang lain. Daripada organic material. Daripada benda yang hidup yang lain. Sama ada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Maka dia masuk. Ataupun bakteria. Dia masuk dan dihancurkan. Dengan melalui apa penghancuran tersebut? Proses apa? Melalui proses air. Jadi air, kalau digantikan manusia ini, badannya bukan air, dengan cecair yang lain, yang bukan air, yang boleh menghadamkan benda juga, tetapi kerana dia itu tidak mempunyai kekuatan seperti air, tak efisien seperti air, maka penghadaman makanan dan pengaliran zat dalam badan, dalam jasad makhluk yang hidup tersebut, pengaliran tersebut juga tidak efisien. Maka kadang-kadang dia perlukan banyak makanan, barulah zat itu boleh mengalir. Kadang-kadang dia makan sedikit saja, dah boleh mati. Walaupun dia makan. Sebab apa?
tidak ada pengaliran yang baik sekiranya digantikan pengaliran ini bukan air tetapi cair yang lain. Jadi air ini sangat penting dalam kehidupan kerana dia adalah medium, benda yang paling efisien membawa makanan kepada atau zat atau molekul yang lain ke seluruh anggota badan kerana kekuatan dipole dalam molekul oksigen tersebut. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja cipta oksigen dan juga hidrogen dan juga menetapkan undang-undang alami atau physical laws sedemikian agar mudah untuk manusia ini hidup. Kerana alam ini Allah ciptakan memang sesuai untuk makhluk hidup di dalamnya. Segala undang-undang fizik dalamnya yang sesuai untuk makhluk hidup di dalamnya. Jadi ini antara kekuatan kelebihan air yang tidak ada pada cecair yang lain. Sumber kehidupan. Seterusnya, kalau kita lihat apabila kita ini panas, kita ini berpeluh. Apabila kita ini bekerja, exercise, kita ini berpeluh. Kenapa kita ini berpeluh? Jawapannya semua tahu. Berpeluh ini adalah salah satu usaha badan kita ini untuk apa? Untuk menyejukkan atau menurunkan suhu badan. Kita sebagai mamalia dan semua mamalia dalam alam ini, dalam sekurang-kurangnya di dunia ini, suhu badan kita ini tidak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, rendah sedikit saja, kita akan mengalami kegenjutan kehidupan dan boleh membawa maut. Seseorang yang suhu badannya turun sampai kepada 33-30 darjah Celsius, dia akan mengganggu sistem badannya dan boleh membawa maut. Kalau dia turun bawah 30, dia boleh kena hipotermia. Dia boleh mati. Sejuk. Kalau suhu badan dia tinggi, lebih daripada 40 darjah, dia boleh mati. 38, 39 darjah suhu badan boleh merosakkan otak. Jadi, badan manusia ini, dia hanya boleh survive dalam tempoh suhu yang sangat kecil. Jarak suhu yang sangat kecil, antara 36 sehingga 38. Bawah daripada 36 sakit, atas daripada 38 sakit. Jadi 2 darjah je dia punya range dia. Jadi kalau seseorang itu badan dia panas, suhu dia naik, dia perlu cepat sejukkan. Jika tidak dia mati. Begitu juga orang yang exercise badannya itu penuh dengan dah banyak dia keluarkan haba dalam badan tersebut, badannya ini perlu disejukkan. Jadi Allah SWT ciptakan badan manusia ini dapat sejukkannya dengan mengeluarkan peluh, cecair, air daripada kulitnya. Kalau anjing, dia tak keluarkan air daripada kulitnya kerana kulitnya berbulu. Begitu juga kucing. Dia keluarkan bahan panasnya, dia keluarkan dia atau dia kurangkan suhu badan panasnya daripada melalui lidahnya. Kerana itu kita lihat anjing selalu dia menjelikan lidahnya. Dia jelikan lidahnya tersebut kerana lidahnya itu panjang. Kenapa panjang? Agar dia itu dapat keluarkan haba atau heat dalam badannya dengan banyak. Jadi dia sejukkan badannya daripada lidahnya dan lidahnya basah. Kerana itu jilatan anjing ini perlu disertu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda yang mana bermaksud kalau anjing itu jilat bejana atau pinggan mangkuk kamu, maka bersihkanlahnya dengan air tanah. Maknanya sertukannya. Kerana apa? Kerana dia selalu terjelih dan dia basah, maka banyak bakteria melekat kat situ. Jadi kerana itu, kita tak tahu bakteria itu sama ada berbahaya ke tak berbahaya, kita tak tahu. Maka kerana itu untuk berhati-hati, kita jirus dengan air tanah. Kenapa air tanah? Sebab air tanah ini atau tanah itu sendiri mengandungi antibacterial properties. Tanah dia boleh membunuh kuman. Kuman mana satu, kebanyakan kuman akan mati dengan tanah. Tapi spesifik kuman mana kita tak tahu. Jadi kita ini kerana Islam bukanlah agama yang menitik beratkan kepada formula saintifik dan sebagainya, very precise. Tidak. Secara umum saja. Islam tak menyusahkan. Jadi secara umumnya kalau dijilat anjing, untuk jaga-jaga, maka tuangkanlah dengan air yang ada antibakteria, iaitu air tanah. Orang tanya boleh tak tukar dengan
dengan antiseptik, Dettol ke apa sebagainya, itu pembahasan dari sudut fikir, saya tak perlu nak masuk kat situ. Saya cuma terangkan rasionalnya, kenapa sedemikian. Jadi manusia ini bila panas dia keluarkan peluh, air. Dia tak keluarkan benda lain, tak keluarkan minyak. Ya, badan kita ni berminyak. Tapi bila peluh, badan kita tak keluarkan minyak, badan kita keluarkan air. Tapi air itu bercampur dengan minyak kulit, jadi dia itu menjadi berminyak. Okay? Tapi air dan masin, sebab apa dia itu datang daripada badan kita, dan air itu yang keluar itu bercampur dengan benda-benda yang ada di kulit kita ini, maka dia tu jadi air masin. Tapi sebenarnya dia tu air H2O yang keluar. Nah, kenapa air? Ternyata didapati bahawasanya air ini merupakan satu-satunya cecair yang sangat ajaib yang boleh atau yang perlukan banyak tenaga untuk dia bertukar bentuk daripada solid, pepejal, kepada liquid, cecair, dan daripada liquid kepada gas. Kepada gas. Jadi, kerana air ini memerlukan banyak tenaga, jadi dia akan serapkan banyak tenaga sebelum dia bertukar bentuk daripada pepejal, daripada solid kepada liquid, daripada ais kepada liquid water, daripada liquid water kepada water vapor. Tidak ada cecair lain yang mempunyai kekuatan untuk serap atau perlukan tenaga yang banyak seperti air. Tidak ada. Makanya, apabila air itu keluar daripada badan kita ni panas, air ini dia akan serap banyak tenaga, banyak haba, banyak heat. Heat itu adalah tenaga energi daripada badan kita ini sebelum dia itu bertukar bentuk daripada liquid kepada water vapor. Dan dia mesti tukar bentuk. Dia evaporate. Bukan dia kita boil dia tidak, tapi dia can evaporate. Tapi bila dia evaporate, dia kering tersebut itu, dia perlukan banyak tenaga. Maka tenaga itu datang daripada mana? Dan tenaga itu datang daripada badan kita. Dan tenaga ini dalam bentuk haba, heat daripada badan kita. Jadi bila air itu keluar, dia merupakan satu cecair yang paling efisien untuk sejukkan badan kita dengan cepat. Dengan cepat. Sebab dia akan serap banyak tenaga dalam badan kita sebelum dia itu kering, evaporate. Kalaulah Allah gantikan yang keluar daripada keringat kita ini apabila panas ni bukannya, peluh kita ni bukan air, tetapi minyak sebagai contoh, maka minyak ini dia tak banyak serap tenaga. Dia lambat serap tenaga. Kita lihat saja bila kita goreng ikan atau apa saja kita goreng, nak tunggu minyak itu panas agak lama. Tapi kalau kita bakar, kita letak dalam kuali, kita letak air dan kita masak ataupun kita buka api, air itu cepat dia kering. Cepat dia kering. Tetapi minyak kita tuang sama volume di dalam kuali dan kita buka api, dia akan mengambil masa yang lama bukan untuk kering tapi untuk jadi panas. Itu belum lagi kering. Lama dia nak serap perlahan-lahan, kemudian dia tukar, suhu dia naik, kemudian baru dia kering. Jadi dia tak efisien. Maka kalau seseorang tu keluarkan minyak daripada badannya ketika dia panas, dia akan mati sebelum peluh dia yang minyak ini dapat serap tenaga yang banyak daripada badannya. Lambat dia punya nak serap dia. Jadi bahan temperature, suhu orang tu akan naik, sedangkan peluh ni yang daripada minyak ni tidak dapat sejukkan badan dengan cepat. Dia akan mati. Tapi air tidak. Kerana itu air digunakan untuk padam api, air itu digunakan untuk sejukkan barang dengan cepat. Orang tak gunakan minyak untuk sejukkan barang dengan cepat. Kalau barang tu panas, orang siram air. Bukan siram minyak. Kenapa? Sebab air itu dia akan sedut tenaga daripada barang tu dengan cepat, kemudian terus dia jadi wap. Dahlah dia tu sedut dengan cepat. Dan dia sedut dengan banyak pula tu. Setiap molekul air itu sedut dia punya bahan, dia punya energi daripada barang yang panas ini, dia sedut dengan banyak dan cepat untuk dia itu evaporate dan dia kering. Maka barang itu akan cepat jadi
jadi sejuk. Jadi ini kelebihan air yang tidak ada pada cecair yang lain. Maka air ini penting bukan setakat untuk kehidupan kita dalam badan kita ini, untuk zat kita, untuk pembuluh darah kita, dan badan kita terdiri daripada air. Bahkan air juga diperlukan untuk sejukkan badan kita. Dan properti ini, kelebihan air ini, untuk serap tenaga dengan banyak, dengan cepat, ia sangat penting untuk kehidupan manusia di bumi ini, menstabilkan cuaca bumi ini. Bagaimana? InsyaAllah nanti kita akan bahaskan tentang perkara ini apabila kita masuk pada fungsi yang kelima, air yang disebut dalam Quran, iaitu air yang mana Allah SWT tetapkan di atas muka bumi ini. InsyaAllah kita bertemu nanti pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.